Ya Allah, aku sedar aku ini hamba. Aku sedar aku ini tidak punya apa-apa. Yang aku mahu hanyalah bagaimana untuk aku menjadi hamba yang dekat denganmu. Kurniakanlah aku kefahaman. Kurniakanlah aku ilmu untuk aku abdikan diri kepadamu. Kerana tanpa bantuanmu, nescaya aku tidak akan mampu. Kadang-kadang rasa diri ini tak layak untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada rasa begitu, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, Maha sucimu ya Allah, la ilma lana, tidaklah kami ini memiliki sebarang ilmu pengetahuan, illa ma'allamtana, melainkan sekadar apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha layak memiliki segala ilmu pengetahuan, dan Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya serta upaya yang ada pada diri kami ini melainkan kami ingin bersandar kepadamu, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung kebesaran dan kekuasaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekali lagi bertemu dalam siri yang ke-17 kita pada kali ini, membincangkan tentang personaliti hamba. Subhanallah, masih terdapat dalam jiwa kita kadang-kadang ketika kita membaca Al-Quran, kita rasakan rahmat Allah itu terlalu jauh daripada kita. Kadang-kadang datang perasaan itu, kan? Kadang-kadang rasa diri ini tak layak untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada rasa begitu, kan? Bahkan apabila kita baca di dalam Al-Quran, Al-Quran ceritakan ciri-ciri orang yang terpilih di dalam Al-Quran, kita rasa diri kita ini tak mampu untuk mencapai. Banyak kesilapan, kelemahan kita yang mana kita rasa macam jauhnya kita. Betul? Dan kadang-kadang inilah yang membuatkan diri seseorang merasakan, na'udzubillah min zalik, tidak terkait, berkaitan dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan realiti diri dia. Kerana terlalu bersangka bahawa saya sedar diri saya sangat lemah, diri saya sangat tak mampu, akhirnya apa yang diceritakan di dalam Al-Quran seakan-akan suatu cerita yang tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan dia. Dirasakan tidak ada harapan untuk dia dapat, tidak ada harapan untuk dia capai. Umpamanya apabila Allah menceritakan tentang orang-orang yang mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sayang mereka, Allah redha mereka. Kadang-kadang seseorang yang baca tu dia rasakan, oh ini cerita tentang orang lain, bukan diri aku. Cerita tentang orang lain, bukan saya. Saya ini makhluk hamba Allah yang sangat banyak kesilapan dosa sehingga tidak ada harapan dah saya ni masuk syurga. Kadang-kadang rasa begitu, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iblis tidak akan pernah leka dan putus asa daripada menghasut ataupun mencucuk perasaan kita agar kita merasakan diri kita ini tidak layak mendapat rahmat Allah. Sedangkan sebenarnya perasaan itu adalah perasaan yang tidak tepat. Perasaan itu perasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka. Apa dia perasaan yang Allah tidak suka? Berputus asa daripada mendapat rahmat Allah, putus asa daripada nak cuba dapatkan semampu yang mungkin kasih sayang Allah, kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan apabila kita cuba untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Yang mana malang lagi kadang-kadang ada orang yang menjadikan itu alasan
bahawa dirinya sudah tidak mampu lagi jadi baik. Kerana apa? Kerana rasa sangat jauh dengan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang berjaya. Ayuh sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan yang mana menjadi inspirasi di dalam surah Al-Fatihah ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita lupa, Allah ajar kita untuk kita ulang doa ini. Kenapa Allah suruh kita doa? Kenapa Allah suruh kita ulang? Kenapa Allah suruh kita pasakkan dalam hati doa, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Kenapa Allah suruh kita doa? Kenapa Allah suruh kita minta kalau ia tidak ada kaitan langsung dengan diri kita, tuan-tuan? Sebab itu perasaan ini perlu disegarkan semula. Harapan ini kena sentiasa diwujudkan, digemburkan, sentiasa berbunga dalam hati untuk kita terselamat daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang-orang yang mendapat nikmat ini, subhanallah. Nah, maka pada ini jom kita sama-sama bincangkan antara salah satu daripada ciri orang-orang yang mendapat nikmat ataupun kategori orang-orang yang telah mendapat nikmat yang kita rangkumkan pada episod yang lepas, iaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Subhanallah, ciri-ciri orang yang soleh di dalam Al-Quran digambarkan apabila Allah menceritakan tentang orang-orang yang mukmin. Inilah pakej orang yang mukmin yang terangkum di dalamnya personaliti seorang yang muslim, iaitu orang yang sedar diri dia ini milik Allah. Dia menyerahkan hidup dia, hati dia, jiwa dia, segala-gala yang ada pada dia, dia rasakan dan dia yakin itu adalah milik Allah, maka dia persembahkan, dia nak serahkan, dia nak ikut apa yang Allah suruh. Ini muslim. Kemudian ciri orang mukmin yang benar-benar beriman, yakin. Yakin ini bukan sekadar dia percaya tetapi macam ragu-ragu, tidak. Yakin benar sehinggakan apabila Allah perintah, dia akan terus cuba untuk laksanakan sedaya yang dia mampu. Dan juga ciri orang yang muttaqin, iaitu orang yang sentiasa menjaga takwanya, sentiasa membersihkan dirinya, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan di dalam surah Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang sentiasa menyucikan jiwanya. Allahu Akbar. Inilah ciri orang-orang yang soleh, iaitu terangkum padanya personaliti muslim, mukmin dan muttaqin, iaitu orang-orang yang soleh yang sudah bersedia dengan kefahaman, dengan penghayatan bahawa diri saya ini adalah hamba, diri saya ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah yakin benar bahawa dirinya ini tidak ada apa-apa melainkan segala-galanya di bawah peraturan, di bawah perintah, di bawah atur cara, di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ciri orang yang soleh yang digambarkan di dalam Al-Quran. Apabila Allah ceritakan tentang orang-orang mukmin, pelbagai angle yang Allah bawakan. Antaranya Allah menyatakan antara sifat orang mukmin ini apabila diperdengarkan, diingatkan, disebutkan nama Allah padanya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Idza zukirallah wajilat qulubuhum. Mereka ini bila diingatkan tentang Allah saja, maka hatinya ada satu getaran, ada getaran rasa kehambaan itu. Bermakna ketika mana dia terlupa daripada untuk melakukan kesilapan, dia buat sesuatu dosa, dia buat sesuatu maksiat, dia lupa tentang perjanjian dia dengan Allah, ataupun
hawa nafsunya terkedepan, imannya terkebelakang. Ketika itu diperingatkan dirinya kepada Allah, sentiasa dia menggeletar diri dia. Dia nak cuba lari daripada dosa-dosa tersebut. Ini digambarkan di dalam Al-Quran. Ataupun gambaran di dalam Al-Quran juga, orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang soleh ini, ketika mana mereka melakukan dosa, walladzina idza fa'alu fahishah, di dalam surah Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishah, ketika mana mereka ini telah melakukan fahishah, benda-benda yang keji, benda-benda yang mungkar. Kesilapan hamba dan kelemahan hamba perlu diakui. Kita sentiasa terleka dan tersilap. Mungkin berulang kali kesilapan itu kita lakukan. Au zalamu anfusahum, ataupun mereka ini menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah fastaghfaru lidhunubihim, mereka terus ingat kepada Allah, mereka minta ampun segera kepada Allah atas dosa-dosa dan kezaliman diri mereka. Inilah ciri orang yang saleh. Mereka yang bersungguh-sungguh nak melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan bersungguh-sungguh menjaga diri daripada terjebak dengan perkara yang haram. Namun ketika mana mereka terjebak dengan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, mereka terus bersegera untuk mohon taubat, mengaku silap dan salah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentu perkara ini berulang bukan kerana kedegilan mereka, bukan kerana mereka ini buat-buat tak tahu, tetapi kerana kelemahan diri ini yang sentiasa lupa dan tersilap. Maka ciri-ciri orang yang saleh ini, mereka berusaha untuk melazimi dan memperbaiki kualiti amalan seharian mereka supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ciri-ciri orang yang soleh ini adalah mereka memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti amalan sunat dan meninggalkan perkara yang makruh, iaitu perkara-perkara yang tak disukai oleh agama. Sekali lagi saya ulang, ciri-ciri orang yang soleh, yang pertama, mereka bertarung untuk melaksanakan perintah Allah, dan mereka bertarung juga untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian apabila mereka terjebak dengan perkara-perkara maksiat, mereka segera lari dan mohon ampun kepada Allah. Mereka segera keluar daripada dosa mereka kerana mereka sedar realiti diri ini sebagai hamba Allah. Lantas mereka mohon ampun bersegera kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian mereka sentiasa menggilap diri mereka. Mereka sentiasa mengindahkan amalan-amalan mereka dengan memperbanyakkan amalan sunat dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh, iaitu yang dilarang oleh agama walaupun tidak sampai kepada tahap berdosa. Perkara yang tak disukai oleh agama tetapi tidak mendatangkan dosa, itu namanya makruh. Maka mereka sentiasa menggilap. Usaha mereka sentiasa nak memperbaiki amal mereka. Inilah orang yang soleh. Mereka yang sentiasa sedar kesilapan yang mereka telah lakukan, lantas mereka terus usaha untuk memperbaiki amal. Inilah orang yang soleh. Orang yang sentiasa rasa peluang untuk melakukan amalan-amalan sunat adalah peluang untuk menutup kekurangan-kekurangan pada amalan-amalan yang wajib. Sebagaimana mafhum daripada ajaran hadis Nabi SAW, solat sunat itu, solat sunat adalah solat yang mampu menampung kecacatan ataupun kekurangan yang berlaku pada solat-solat yang wajib. Amalan-amalan yang sunat, amalan-amalan yang baik itu boleh menghapuskan kejahatan-kejahatan, yakni dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan sebelum ini. Sehingga kan kita ambil wuduk sekalipun, Rasulullah ajarkan kepada kita, bagi tahu kita, air yang menitis turun daripada celahan-celahan jari orang-orang mukmin yang berwuduk itu adalah penghapus dosa dan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Maka orang-orang yang soleh ini sentiasa merebut peluang ini, sentiasa mengindahkan amalannya,
sentiasa merasakan dirinya masih kurang, nak cari yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi untuk dipersembahkan kepada Allah. Inilah ciri hamba Allah yang soleh. Inilah ciri hamba Allah yang soleh, yang sentiasa merasakan diri ini masih kurang dari segi penghambaan kepada Allah. Dia nak sungguh-sungguh dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna, sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian, apabila menyebutkan orang yang mendapat nikmat Allah ini, bermaksud bukanlah seorang yang pastinya maksum daripada dosa semata-mata. Bukanlah seorang yang sentiasa suci tanpa ada sebarang noda dan dosa dalam kehidupan dia. Tetapi orang yang soleh yang mendapat nikmat ini bererti orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk meningkatkan, berusaha untuk keluar daripada keburukan, berusaha dan bertarung dengan diri dia untuk sentiasa menyucikan diri dia supaya Allah suka, Allah redha kepadanya, walaupun dirinya tahu banyak lagi kelemahan dan kesilapan yang belum lagi mampu dia perbaiki. Diiringinya dengan taubat, diiringinya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri salah satu daripada golongan mereka yang mendapat nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, di dalam perkataan bahasa Arab, saleh ini bermaksud orang yang memperbaiki. Orang yang memperbaiki bermakna orang saleh ini adalah orang yang sedar diri dia ni adalah hamba yang banyak kekurangan, tetapi dalam masa yang sama dia tidak berlengah-lengah untuk memperbaikinya. Dia tidak pernah putus asa untuk mengubah diri dia. Dia tidak pernah berputus asa untuk bermohon kepada Allah supaya Allah perbaiki diri dia, supaya diri dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang yang soleh. Maka sahabat-sahabat, sedarilah bahawa inilah dilema yang sentiasa menghantui diri kita. Ketika mana kita ini nak rasakan bahawa diri kita nak dekat kepada Allah, seringkali perasaan kita merasakan bahawa saya tidak layak untuk jadi baik. Persoalannya, kenapa tidak layak? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kita supaya kita mohon kepada Allah masukkan diri kita di dalam golongan orang yang soleh ini. Maka apa yang Allah nak saya buat daripada ayat yang kita dapat, daripada ciri orang yang soleh ini, apa dia? Sudah tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita menjadi orang yang soleh. Sudah pasti Allah nak kita menjadi orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Orang yang soleh adalah apabila rasa hati dia ini sentiasa hidup dengan rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa nak kembali kepada Allah, rasa diri ini masih banyak lagi perkara yang perlu diperbaiki, dan dia minta Allah tolong perbaiki diri dia, minta tolong Allah jaga diri dia. Rasa ini sentiasa segar, walaupun kadang-kadang terlupa, tetapi apabila diperingatkan dia tidak sombong dan tidak menolak. Dia akui kesilapan itu. Na'udzubillah min zalik, ada sebahagian manusia yang walaupun tahu itu dosa, walaupun tahu itu salah, apabila diperingatkan kepada kesalahan tersebut, dia menolak dan dia membantah, bahkan dia merasakan apa yang dia buat itu adalah perbuatan yang tidak ada kena-mengena dengan orang lain. Na'udzubillah min zalik. Ini perasaan sombong. Tetapi ciri orang yang soleh ini, hati mereka sedar, hati mereka hidup, hati mereka sentiasa ada getaran, walaupun kadang-kadang getaran itu semakin lama semakin kurang, semakin hilang. Tetapi apabila ia disuluh oleh cahaya panduan hidayah Allah, dia sentiasa apabila diingatkan kepada Allah, maka getaran ini bertambah kuat rasa dia. Itulah ciri yang dicirikan di dalam Al-Quran tentang orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang tadi, apabila diingatkan dirinya kepada Allah, gemetar hati dia, rasa seluruh diri ini gemuruh, rasa merinding. Kerana apa? Kerana ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggetarkan hati dia.
getaran rasa kehambaan itu hidup di dalam diri dia. Sehingga kan kadang-kadang ketika dia nak buat salah, ketika dia nak buat dosa, tiba-tiba dia tahu itu adalah satu perbuatan dosa, maka gemetar hati dia nak buat benda jahat tersebut. Ini ciri orang yang saleh. Kemudian bukan gemetar saja, dia terus mengubah kejahatan itu menjadi satu kebaikan, iaitu dia lari, dia keluar daripada kepompong maksiat yang sedang dilakukan tersebut. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dilontarkan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, difahami ayat-ayat Allah, ditadabbur ayat-ayat Allah, memahami dan menghayati ayat-ayat Allah, iman dia makin lama makin naik, diproses makin baik, makin jernih, makin kuat, makin teguh. Inilah ciri orang yang saleh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang beriman, yang benar-benar iman dia ini benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah sahaja dia bertawakal. Maka Allah nak kita jadi orang yang soleh ini, tak lain tak bukan kita mesti perbaiki amal kita, mesti hidupkan getaran rasa jiwa kehambaan kita kepada Allah, mesti hidupkan rasa pengharapan kepada Allah, mesti belajar dan belajar lagi untuk sampai tahap kita merasai nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus kepada kita, bahkan peluang yang sentiasa terbuka untuk kita ubah diri kita menjadi yang lebih baik. Maka ini semua ini adalah hasrat harapan Allah melihat hamba-hambanya menjadi orang yang soleh. Allah nak kita jadi orang yang soleh. Dan apa yang perlu kita praktiskan? Apa yang perlu kita praktiskan ketika mana kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Antaranya yang kita sedang bincangkan ini, orang-orang yang saleh. Maka terus ingat kita kepada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Kita rasa sedih kenapa kita terjebak dengan dosa tersebut. Kita rasa menyesal kenapa kejahilan kita menyebabkan kita mengikut hawa nafsu begitu rupa. Kita akui kesedaran kesilapan kita tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Kita rasa risau dan mohon kepada Allah agar Allah jaga kita daripada jangan lagi terjebak dengan dosa-dosa yang sama. Dan dalam diri kita sentiasa berazam untuk memperbaiki diri, nak dekat dengan Allah, sentiasa nak bertaubat kepada Allah. Apa yang kita nak praktiskan ini? Yang pertama, sama-sama kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Doakan, ya Allah, bantu saya ya Allah. Saya lemah, saya tahu apa yang saya buat, saya sedar apa yang saya buat, saya akui ini adalah dosa kepadamu. Bahkan ketika mana saya melakukan perbuatan tersebut tanpa rasa malu dan segan, saya buat kejahatan itu di depanmu walaupun di belakang orang. Ini menunjukkan saya benar-benar jahil tentang rahmatmu. Ini benar-benar menunjukkan saya ini lupa kepada nikmat-nikmat kebaikan jasa Allah yang telah Allah bagi kepada saya. Ampunkan saya ya Allah. Tolong bantu untuk melaksanakan perkara yang telah disifat, perkara yang engkau sifatkan sebagai hamba yang soleh. Maksudnya, setiap perbuatan yang engkau sifatkan ini adalah perbuatan hamba yang soleh, bantu saya untuk saya buat ya Allah. Hamba yang soleh macam mana? Hamba yang soleh adalah hamba yang sentiasa menjaga solat ya Allah, maka tolong saya untuk jaga solat saya. Hamba yang soleh adalah hamba yang sentiasa menjauhi diri daripada perbuatan yang sia-sia. Ya Allah, bantu saya untuk saya sedar apakah perbuatan yang sia-sia yang saya lakukan selama ini. Tolong ubah diri saya nak berubah kepada yang lebih baik. Hamba yang soleh, hamba yang menjaga amanah, hamba yang menjaga tanggungjawab, hamba yang menjaga hak-hak diri dia, hak-hak keluarga dia dan sebagainya yang diceritakan di dalam Al-Quran dan sunnah hadis Nabi SAW juga. Maka saya nak, tolonglah ya Allah, bantu saya untuk jadi orang yang soleh. Ini saya nak kena praktiskan. Ini yang kita nak kena latih diri supaya sentiasa sedar bahawa diri ini memerlukan bantuan Allah
untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang soleh ini. Seterusnya, apa yang saya perlu praktiskan? Saya perlu usaha sungguh-sungguh untuk memenuhi tuntutan sebagai hamba Allah yang soleh. Apabila tahu bagaimana hamba yang soleh ini, siapakah mereka, apa ciri-ciri dia, maka saya perlu usaha sungguh-sungguh. Allah nak tengok usaha kita ini. Tidak mungkin berlaku, walaupun Allah boleh buat, tetapi sunnatullah, mereka yang duduk saja tidak akan mendapat dan beroleh kejayaan ini. Sebab Allah dah sebut. Apa Allah sebut? Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka sewenang-wenangnya boleh mengatakan diri mereka, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Maka inilah antara ujiannya, kesungguhan kita. Allah nak nampak, Allah nak lihat kesungguhan kita. Dan dalam ayat yang lain Allah menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keredaan Allah, bersusah-susah untuk mendapat kasih sayang Allah, nak cari jalan yang Allah redai, perbuatan yang Allah suka, nak pastikan diri dia sentiasa berada di atas landasan amal-amal yang soleh ini. Kalau mereka bersungguh-sungguh, Allah kata, kami pasti akan tunjukkan, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami ini. Allahu Akbar. Maka kesungguhan itu yang kita nak praktiskan. Bersungguh-sungguh, sentiasa sedar dengan apa yang sedang kita lakukan. Adakah amalan ini boleh membawa kepada keredaan Allah, dalam erti kata amal soleh, ataupun amalan ini boleh menjauhkan diri kita daripada menjadi hamba Allah yang soleh. Kemudian saya perlu buat satu checklist. Yang ini penting untuk kita pastikan diri kita ini berada di atas landasan yang tepat. Amal-amal kita ini kalau boleh kita tak nak satu pun yang tertinggal, maka perlu ada checklist, ataupun dalam bahasa Arab disebut mutaba'ah. Checklist kan apa yang sedang kita lakukan ini, apa yang perlu saya lakukan pada hari ini, dan apa yang saya perlu lazimi. Perlu buat checklist, iaitu amalan-amalan yang wajib. Adakah saya telah memenuhi tuntutan amalan yang wajib? Masukkan dalam checklist, mula daripada solat subuh sampai solat isyak, solat yang wajib. Apa lagi perbuatan-perbuatan yang wajib? Mematuhi perintah Allah yang lain, sebagai contoh tidak berbohong, bercakap dengan percakapan yang lunak, yang baik, yang menggembirakan hati orang, sentiasa bersyukur kepada Allah. Letakkan dalam checklist tuan-tuan, apa yang saya syukuri pada hari ini, letakkan di dalam checklist kita. Apa yang perlu saya hindari pada esok hari yang telah saya buat pada hari ini. Contoh, kita dah terumpat orang, sebut tentang keburukan orang, segera sedar itu adalah kesilapan, masukkan dalam checklist. Checklist apa tuan-tuan? Checklist don't. Esok jangan buat lagi. Tulis, sampaikan pada diri, ingatkan pada diri, ini tak boleh berlaku lagi. Pesan pada diri, ini tak akan berulang lagi. Tipu orang, tulis, hari ini aku dah tipu orang, esok jangan benarkan lidah ini melakukan perbuatan yang sama lagi. Maka ini checklist yang perlu untuk saya tingkatkan lagi kualiti amalan. Dan checklist ini sentiasa kita latih dan lihat persentage dia. Dan ini sebahagian daripada usaha kita nak menunjukkan kepada Allah, kita nak tunjukkan kepada Allah, saya sedang berusaha untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini tuan-tuan mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Aku qauli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita jumpa lagi pada siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, dalam siri yang ke-17 ini tuan-tuan, personality hamba. Daripada ayat ini tuan-tuan, kita sedar dan kenal tuan-tuan, selama ini rupa-rupanya ada personality dan perangai-perangai, tabiat-tabiat yang kita amalkan dalam kehidupan yang menjadi budaya kita selama ini. Ya, selama ini kalau kita tengok, kita mengamalkan sikap, nilai yang akhirnya menjadi budaya kehidupan kita. Tuan-tuan, rupa-rupanya ada budaya, sikap dan juga tabiat orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu golongan-golongan orang yang soleh dan golongan yang disebutkan oleh Ustaz Ashraf sebentar tadi tuan-tuan. Jadi apa yang Allah nak saya buat? Daripada ayat ini, Allah mahu kita menjadi orang yang soleh, dan tuan-tuan, kita nak kena kenal perangai orang yang soleh itu bagaimana. Jadi apa yang boleh kita praktiskan hari ini? Kita perlu praktiskan tuan-tuan mulai hari ini, review balik, revise balik perangai-perangai kita yang mungkin kita rasa itu tidak terbaik. Kita nak buang perangai-perangai amalan-amalan yang tidak baik dalam kehidupan kita selama ini, dan kita nak tanam dan amalkan perlahan-lahan, mengamalkan amalan baru, tabiat baru, sikap baru yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amalan-amalan yang baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah sama-sama kita praktiskan, buang perangai-perangai yang tidak baik dalam diri kita, checklist satu persatu, dan juga letak checklist juga satu persatu apa yang kita nak praktiskan dan amalkan. Kita nak perbaharui amalan kita, nak buat tambah satu amalan baru ke, nak buang amalan buruk satu hari ini, perlahan-lahan insya-Allah. Yang penting kita bermula.